InsyaAllah hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua daripada ayat yang ke-22 surah Al-Baqarah. Ayat 21 dan 22 dia. Pada kuliah yang lepas kita bincangkan tentang ayat 21 dan 22, tapi baru ayat 21. Sebab ayat 21 dan 22 ni dia berkesinambungan dan kedua-duanya adalah untuk nak membuka minda orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu supaya mereka beriman tentang hari kebangkitan. Ayat yang ke-21 dan 22 ini sebagai apa dia tuan-tuan? Kita tengok nota tadi, bukti hari kebangkitan, betul tak? Okey, kita baca dulu ayat 21 dan 22 ni insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Okey, kita perhatikan terjemahan dia dan mana yang mengikuti kelas terjemahan pada waktu petang, tuan-tuan boleh penggal jugalah dan tengok kaedah-kaedah di situ insya-Allah. Baik, ayat ni Allah bermula dengan allazi. Allazi kita dah jumpa pada ayat 21. 21 pun ada allazi juga. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum allazi. Jadi allazi ni maksudnya yang asalnya, yang. Tapi bila dia di awal ayat, tuan-tuan tambah iaitu. Iaitu yang. Jumpa allazi, kawan dia allazina. So secara asasnya dua ni ingat. Allazi dengan allazina. Kalau dia duduk di awal ayat, biasanya terjemahan dia ada iaitu. Allazi iaitu yang. Ja'ala. Sampai kaedah berapa dah belajar kat petang? Kelas petang? 8. Okey, kalau 8 tak apalah, nanti tuan-tuan boleh tengok je kaedah 10. Ja'ala kaedah 10. Ja'ala kaedah 10. Jadi ja'ala ni maksudnya telah menjadikan oleh ia. Iaitu yang telah menjadikan lakum bagi kamu. Lakum bagi kamu. Kamu ni manusia lah. Ya ayuhan nas pada ayat yang 21 tu. Wahai manusia, dialah yang telah menjadikan bagi kamu. Al-ardha. Okey, maf'ulun bi dah belajar dah petang? Belum? Okey. Nanti belajar maf'ulun bi ni maksudnya benda yang kena. Akan bumi. Allah jadikan bumi. Allah jadikan bumi sebagai apa? Firashan. Hamparan. Firashan. Hamparan. Hamparan ni macam kapet lah. Was-sama, dan seterusnya Allah kata Allah jadikan as-sama. Apa as-sama? Langit. Binaan. Sebagai binaan. Binaan tu bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab yang kita pinjam terus ke bahasa Melayu. Binaan. Sebagai bangunan. Binaan ni apa dia maksud binaan? Binaan ni adalah satu rekaan yang dia naik ke atas. Itu binaan. Jadi langit ni dia tinggi kan? Kalau ke bawah, ciptaan ke bawah, bangunan, bukan bangunan lah, kita kata kubur ke, kita tak panggil binaan. Sebab dia ke bawah. Binaan adalah satu benda yang naik ke atas. Jadi langit tu Allah kata sebagai binaan. Dia naik ke atas ciptaannya. Wa anzala. Apa dia anzala? Turunkan. Telah menurunkan oleh ia. Anzala. Allah turunkan. Minas sama'. Dari mana? Minas sama'. Tadi as-sama' dari langit. Ma'an. Apa yang turun dari langit tu? Air. Air. Ma'an. Air. Fa'akhraja. Lalu. Akhraja. Telah mengeluarkan. telah mengeluarkan. Oleh ia. Bihi. Dengannya. Nya tu balik kepada air tadi. Nya tu balik kepada air tadi. Minas samarat. As-samarat nanti akan belajar kaedah 17. 17. Jauh lagi lah. Kata tadi kaedah 8. Tak apa. Tuan-tuan just garis. Letakkan sikit tanda. As-samarat maksudnya buah-buahan. Apa yang keluar disebabkan hujan tadi? Buah-buahan. Buah-buahan tu jadi apa? Rizqan. Rezeki. Lakum. Bagi kamu. Kamu ni siapa tadi? Ya Yuhannas. Manusia. Fala taj'alu lillah. Maka la taj'alu nanti tuan-tuan akan belajar kaedah 15 pula. Kaedah 15. Dia dipanggil sebagai kata kerja tegahan. Fa'il nahi dia panggil. Janganlah kamu menjadikan lillah bagi Allah anda dan akan sekutu-sekutu ataupun tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kamu mengetahui. Ini ayat 22 Jadi terjemah mafhum dia macam ni. Disebabkan dia daripada ayat 21, jadi kepala dia kena sama, iaitu ya Yuhannas ubudu rabbakum. Ambil yang tu balik. Ambil yang tu balik. Wahai sekalian manusia, u'budu. Apa maksud u'budu kita bincang hari tu? U'budu. Kita terjemah apa?
Abdikan diri. Daripada apa kata dasar u'budu? Abada ya'budu. Yang banyak tempat kita terjemahkan sebagai menyembah. Tapi kita kata menyembah tu salah ke? Bukan. Cuma konotasi dia. Selalunya bila kita sebut sembah ni, dia faham apa? Cuba tengok nota. Dia punya faham tu jadi sempit sikit bila kita sembah. Sebab dia nampak lebih kepada apa? Faham dia ritual. Bila kita sebut sembah, kami sembah. Perkataan sembah tu nampak jelas ritual. Jadi ada tak kita catat kat situ, bila kita kata sembah tu ada melibatkan masa? Ada tak? Tempat dengan tata cara. Bila kita sembah. Sebab tu bila kita terjemah kami sembah, jadi pesanan kita kadang-kadang tersilap. Kita kata dekat anak kita ke, kamu nak keluar pergi mana-mana pun, jangan lupa solat. Sebab solat kan sembahyang. Jadi rupanya anak dia nak pergi mana? Nak pergi, contoh je lah, nak pergi keluar tengok wayang dengan boyfriend. Jadi bukankah itu pun tidak boleh? Betul tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. La taqrabu zina. Banyak ayat Quran lah dan juga hadis melarang hal tersebut. Tapi dia kata apa? Mak dia kata apa? Hang keluar-keluar lah tapi jangan lupa solat. Jadi anak dia dah sembahyang belum? Dah sembah belum Allah? Tapi dalam hal tadi tu, keluar dan sebagainya, adakah dia telah melanggar perintah Allah? Ya. Tapi kenapa tak rasa bersalah sangat? Sebab dia faham janji sembahyang, janji sembah Allah. Sedangkan maksud mengabdikan diri, kalau kita terjemahkan u'budu ataupun na'budu, wa iyyaka na'budu tu, dengan maksud mengabdikan diri jelas. Kita terjemah mengabdikan diri maksudnya apa? Jadi seorang hamba. Bila hamba tu apa dia punya keadaan dia? Seluruh hidup dia jadi diaturkan. Itu maksud abdi. Tuan-tuan faham ke? Jadi ayat ni Allah nak ajar kita apa tahu? Wahai manusia, ikut aturan aku semuanya. Ikut aturan aku semua. Sebab apa? Sebab kamu ni hamba. Tapi orang-orang ingkar ketika itu, orang musyrik, dia terima tak? Dia ingkar. Dia tak mau. Jadi bila Nabi dia tak mau, Allah kata lagi tentang apa nama? Matlamat hidup. Kamu ni duduk kat dunia ni tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepadaku. Matlamat dia supaya kamu hidup bahagia dekat akhirat. Jadi mereka tak nampak akhirat ni besar. Sebab kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Allah kata jangan begitu. Sesungguhnya manusia ini melampaui batas. Apa sebab? Ar-ra'ahus taghna. Kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sebab tu masa mula-mula Nabi dakwah orang-orang Mekah ketika itu, siapa yang terima? Orang hamba, miskin. Lepas tu para remaja. Otak-otai dia, bangsawan-bangsawan dia terima tak dakwah? Kenapa tak terima? Muhammad pun tak ada apa-apa. Muhammad janjikan kebun di dalam syurga yang mengalir sungai-sungainya di celah-celah. Ada pelbagai buah-buahan. Muhammad pun tak ada. Muhammad, kalau betul engkau ni bawa berita yang benar, tunjukkan engkau pun ada juga. Mereka minta ni Muhammad untuk tunjuk rumah daripada emas ke. Muhammad ada kebun daripada kebun yang di celah-celahnya ada sungai-sungai. Nabi Muhammad tak ada. Jadi macam mana orang-orang yang bangsawan ketika itu nak terima dakwah tersebut? So mereka tak nampak, mereka tak beriman. Mereka rasa Muhammad bawa cerita yang bohong. Lepas tu mereka buat lagi dakwaan yang Muhammad ni gila apa dia? Ada ke patut lepas kita mati ada kehidupan lain? Badan kita dah hancur, cuba tengok nenek moyang kita semua dah hancur dalam tu, tak ada pun bangkit balik. Dia kata macam tu. Jadi supaya nak betulkan balik pemikiran, supaya mereka fokus pada akhirat. Sebab mula-mula Allah ciptakan Adam dan anak cucu dia ketika itu okey. Matlamat kehidupan semua manusia tahu. Cuma selepas 10 tahun, selepas 10 generasi baru berlaku syirik yang pertama pada zaman Nabi Nuh. Dan berterusanlah sampailah hari ini.
Manusia mengongsikan Allah dengan sesuatu yang lain. Akhirnya syaitan memperdayakan manusia, menghanyutkan manusia dengan keindahan dunia ni, dan dia terlupa tentang kampung halaman dia yang asal, iaitu apa? Syurga. Jadi ayat macam ni yang kita belajar ni nak seru balik manusia untuk apa? Abdikan diri kamu kepada Allah, dan nanti kamu akan hidup bahagia lepas akhirat. Mereka kata tak mungkin lah. Jadi Allah datangkan 3 bukti tu. Saya tulis itu apa? 3 bukti hari kebangkitan pada 2 ayat ni. Yang pertama kita dah bincang pada ayat 21 hari tu, tentang Allah ciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, abdikan dirimu kepada Tuhanmu ini. Siapakah Rabb kamu ini? Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kenapa ayat ni boleh menjadi bukti sebagai hari kebangkitan? Macam mana kita nak huraikan balik, tuan-tuan? Kalau nanti cuti sekolah hujung tahun ni, nak bagi tadabbur dekat cucu, buat program hujung tahun ni. Jadi kita bawa tentang, dia belajar kat sekolah kan tentang sains, tuan-tuan boleh relate kan? Ayat ni dah jelas ni, ayat 22 dengan 21 ni. Cuma nak kena olah lah. Cuba tengok balik nota. Macam mana nak hurai ni? Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Macam mana nak relatekan dengan hari kebangkitan? Siapa ada salin? Ada tak? Ada murajaah tak? Macam mana? Ini anggap sebagai kias, tuan-tuan, analogi. Kalau kita ada kilang, sudah 50 tahun dah establish dah, 50 tahun dah. Ataupun dah 30 tahun. Dan ada staff tu daripada tahun pertama kilang tu dibuka, sampai umur 30 tu dia jaga production line. Agak-agak kerja dia dekat production line tu, mahir ke tak? Ini bukan kali pertama dia kerja ni. Dah 30 tahun. Dah berapa kali dah dibuat kalau 30 tahun tu? Tak tahulah berapa kali produk dia dah keluarkan. Jadi kalau benda tu dah dibuat kerap. Senang ke susah? Senanglah. Pejam mata pun boleh. Tanya mak dulu, anak-anak tuan-tuan perempuan ke mungkinlah tanya mak. Dia nak kahwin. Macam mana mak masak rendang ni? Nanti nak pikat hati siapa? Mak mertua. Mak dia jawab pun acuh tak acuh je. Bukan tak acuh tak acuh. Pakar lah katakan. Alah, mak campak-campak je. Susah tu nak belajar macam tu. Betul lah, memang tengok mak tu campak-campak. Lepas tu tengok, tak rasa pun tengok belum puasa tu. Tengok tahu likat dia macam mana, letak garam sikit. Kenapa jadi macam tu? Sebab bukan baru buat sekali. Anak dia terkiar-kiar tengok buku resepi kan. Tu pun tak jadi. Mak dia campak-campak je. Ni analogi saja. Jadi subhanallah, nak bagi tahu manusia tu supaya dibuka minda dia. Kalau manusia boleh cipta berulang kali sesuatu benda menjadi mudah, kalau Allah, lebihlah lagi. Jadi bila mereka kata, nanti lepas kita mati nanti, tak mungkin boleh dibangkitkan balik. Apa logik kamu ni? Bukankah kamu tu sendiri yang aku telah ciptakan tu pun daripada generasi yang keberapa dah kamu? Jadi nanti kami nak ciptakan balik, senang ke susah? Senang je. Itu yang kita bincangkan pada pelajaran pertama hari tu. Jadi bukti Allah boleh ciptakan balik manusia ialah dengan macam mana? Dengan Allah mencipta berulang-ulang kali manusia ni. Okay, itu poin pertama. Dah selesai kita bincangkan pada kuliah yang lepas lah. Dan ada rakaman rasanya. Siapa yang nak tengok balik boleh tengok rakaman. Hari ni kita pergi yang kedua ni. Kedua dan ketiga. Iaitu pada penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi ni makhluk yang lebih kompleks ataupun lebih simple dia punya sistem berbanding manusia. Tuan-tuan kalau ada cikgu saya nanti bantu saya. Ayat-ayat macam ni, tuan-tuan kalau saya salah fakta, tuan-tuan kena beritahu. Manusia punya sistem hebat tak? Kan Allah suruh tengok. Cik Miau. Banyak ilmu dia ni kan? Tengok surah 51. Surah 51. Ayat 21.
Surah 51 ayat 21, muka surat 521. Muka surat 521. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu, pada diri kita sendiri. Afala tubsirun, apakah manusia ni buta, maka tidak mereka dapat memerhatikan? Jadi ayat ni dia bersambung daripada ayat yang ke-20 lah. Allah kata tentang wa fil ardi ayatun lil mukinin. Pada bumi itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang yakin. Dan juga pada diri kamu sendiri. Jadi kalau manusia kaji tentang dalam diri kita sendiri, hari ni banyak. Tuan boleh belilah buku-buku, boleh tengok kat YouTube tentang anatomi badan manusia, macam-macam maklumat, sangat detail. Paling-paling kalau tuan-tuan explain ataupun kita dengar doktor kita ataupun apa-apalah, video ke apa, cerita pasal jantung pun dah cukup lah. Jantung ni berdegup daripada bila? Daripada lahir ke atau daripada kandungan masa kita umur dalam kandungan tu pun masa kita berapa minggu je dah berdegup dah jantung. Sampailah hari ni. Pernah tak jantung tuan-tuan berhenti sekejap? Mungkinlah pernah sekali dua kot. Tapi siapa yang dia bahagian kejuruteraan, katalah dia ada buat, dia jaga pam air untuk nak supply air kat Perak ni, tanya orang jaga pam air tu, ada berapa pam? Ada 3 pam, ada 4 pam mungkin. Boleh jalan 4 pam tu terus? Dia mesti jalan 3 je. Satu spare. Kalau satu ada problem, on lagi satu tu. Tapi jantung yang paling penting ni untuk pam darah yang bawa oksigen ke seluruh badan kita ni, tak pernah berhenti dan tak pernah tukar. Macam mana boleh jadi macam tu? Tuan-tuan sila kaji. Itu baru jantung. Lepas tu pula macam mana proses pencernaan badan, makanan. Gigi yang hebat ni boleh menghancurkan. Lepas tu ada alio yang ada enzim amylase tu. Lepas tu bila kita makan, kita bawa pepejal yang belum pecah sepenuhnya ke dalam saluran yang ada 2 ni. Elok je masuk dekat esophagus. Kalau dia masuk kat trakea, jadi apa? Habis tercekik kita. Tapi dia masuk kat esophagus. Esophagus ni, Masya Allah. Apa cikgu nama dia? Peristalsis kan? Dia apa dia peristalsis tu? Satu saluran ni, bila kita masuk makanan, belakang dia mengecut, nanti depan dia menolak. Tuan-tuan kalau, jangan buat pula. Tuan-tuan kalau makan dalam keadaan terbalik, apa jadi makanan tu? Tuan-tuan terbalikkan kepala kat bawah, sambil makan. So kita jangan buat. Risau juga. Don't try this at home. Boleh tak sampai makanan tu kat perut? Boleh sampai. Begitu kompleks manusia punya badan. Dan akhir sekali dia jadi tenaga macam mana adanya pankreas kita boleh keluarkan hormon yang merembek membawa tenaga sebagainya. Ya Allah. Manusia tak terlibat pun dengan dirinya sendiri. Jadi Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tu kompleks tak? Kompleks, tak faham kompleks? Complicated tak nak explain? Ya. Apatah lagi langit dan bumi. Manusia rasa hebat diri dia, itu pun dia tak terlibat dengan ciptaan dirinya itu. Anak dia yang dilahirkan itu, dia hanya bergembira dengan isteri dia saja. Tapi yang menjadikan proses tu sampai anak dia keluar jadi seorang bayi, Masya Allah. Tuan-tuan kaji embriologi pun cukup dah. Proses kejadian manusia daripada jadi sperma dan ovum tu, macam mana proses perpindahan maklumat menerusi DNA, cikgu, betul? Kromosom kita tu. Sampai jadi seorang lelaki pada hari ini dan wanita ni hebat. Lepas tu Allah tanya soalan yang lain pula dalam surah 40 ayat 52. Surah 40 ayat 52.
Ayat 57. Ayat 57. 40, 57. Empat puluh, 57. Surah 40 ayat 57 muka surat 473. 473. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ni la taukid namanya, depan sekali ni. Benar-benar kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu akbaru, lebih besar dia punya kejadian dia, lebih kompleks berbanding penciptaan manusia. Kalau manusia punya tubuh badan ni pun dah begitu hebat kalau tuan-tuan nak kaji, dan daripada situ je dah cukup banyak dah pakar-pakar yang muncul. Ada pakar perut, ada pakar jantung. Dekat jantung tu saja pakar tu punya kajian, ya Allah, hebat. Kita tak ada ilmu tentang hal tersebut, tapi bincang dengan pakar-pakar tersebut. Cukup hebat dah ilmu yang dia ada untuk bincang jantung saja. Apa lagi pakar dan tubuh badan kita, tulang, pakar tulang. Ya Allah, begitu detail manusia ni punya badan sampai ada pakar. Tuan-tuan bayangkan nak rawat manusia ni, pada bahagian jantung kalau problem, kena guna pakar. Boleh ke jumpa tabib biasa-biasa ke? Minum ginseng je ke? Boleh macam tu tuan bila ada masalah? Kena ada pakar. Nak handle manusia ni, setiap ruang kat manusia ni, kaki dia ke apa, kena ada pakar. Pakar darah. Dalam pakar tu pula ada lagi yang lebih pakar lagi. Senang ke susah nak jaga manusia? Susahlah sebab kena guna pakar semuanya. Itu pun pakar tu dia fokus kat bidang tu je. Kalau jumpa pakar jantung nak tanya kat dia tentang rambut cair gugur, boleh tak agak? Payahlah sikit. Dia adalah basic kot. Nah, sekarang Allah kata, kalau kamu punya badan yang begitu kompleks tu pun perlukan pakar untuk nak jaga. Hebat ciptaan aku ni. Cuba bandingkan pula dengan langit dan bumi. Sekarang Allah yang cipta tu, susah ke senang langit dan bumi tu? Senang kan? Dan bila tanya orang-orang musyrik, siapa ciptakan langit dan bumi? Mereka kata Allah. Lepas tu bila Allah kata sekarang ni, aku akan ciptakan kamu balik, dia kata takkan manusia lepas mati nanti diciptakan balik. Tuan-tuan nampak logik dia tak? Saya bagi analogi apa tadi? Saya boleh angkat kerusi tu. Tiba-tiba masa saya nak angkat saya boleh angkat meja ni. Tak tahulah boleh ke tak ni, buat ni. Saya boleh angkat meja ni, tiba-tiba saya nak angkat kerusi ni, takkan ustaz boleh angkat kerusi. Meja pun boleh angkat. Takkan kerusi tak boleh angkat. Contoh je lah. Jadi langit yang besar ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok satu video dalam YouTube. Tajuk saya tak ingat lah. Tapi dia buat perbandingan. Mula tunjuk kita. Lepas tu dia zoom out. Besar-besar. Sampailah kita tengok daripada atas bumi. Ni dia dalam bentuk animasi lah. Mana ada original nak sampai ke bintang-bintang lain. Lepas tu dia comparekan kita dengan matahari. Lepas tu dengan bintang yang terbesar. Lepas tu compare. Jadi maksudnya manusia tu dengan alam ni saja tak nampak apa tuan. Habuk. Kalau kita dengar hadis Nabi kata apa dia? Nabi kata tentang langit dan bumi ni dibandingkan dengan kursi Allah. Pernah dengar tak hadis tu? Kursi Allah yang meliputi langit dan bumi tu, yang tuan-tuan baca dalam ayat kursi tu. Kursi Allah dengan langit dan bumi tu macam apa Nabi kata? Sebentuk cincin. Yang kalau kita baling ke padang pasir yang lapang tu,
Yang mana satu langit dan bumi? Yang cincin tu. Lepas tu kursi Allah tu yang kita tak tahu macam mana bentuk besar dia tu. Itu pun dah sebesar padang pasir. Kemudian arash Allah pula. Arash Allah pula macam umpama apa tadi? Macam langit dengan kursi tadi pula. Jadi tuan-tuan tengok, mana tuan-tuan? Dekat mana kita? Yang kita ni lah yang paling menentang Allah. Tak padan yang kecil. Ini yang Allah kata di hujung tu, Allah kata apa dia? Jangan jadikan Allah sekutu. Macam mana boleh kamu yang kecil, yang kedil ni, yang aku anytime je. Sebab tu Allah tak hantar siapa-siapa pun untuk binasakan orang terdahulu. Allah tak perlu hantar malaikat. Allah hantar apa tuan-tuan? Apa yang ada di sekeliling kita ni cukup lah. Angin, pekikan. Sebab manusia menyekutukan Allah. Dalam keadaan dia tahu tak Allah tu maha hebat. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kamu tahu. Apatah lagi zaman hari ni yang kita belajar ilmu alam. Tuan-tuan, bila Allah kata penciptaan langit dan bumi. Saya nak tanya tuan-tuan. Langit dan bumi ni, kita boleh rangkumkan kedua-duanya jadi dalam satu perkataan. Apa bahasa Arab dia? Apa perkataan dia? Langit dan bumi serta isi-isi dia, kita boleh rangkumkan kepada satu perkataan je. Apa dia? Ada? Alam. Alam. Kan kita baca surah Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alam, kenapa Allah sebut langit dan bumi sebagai alam? Apa itu alam dalam bahasa Melayu? Apa alam? Tuan-tuan belajar ilmu alam kan? Ingat lagi tak? Ni ilmu alam. Rupanya tuan-tuan belajar bahasa Arab masa tu ke apa? Ilmu alam? Ilmu tu apa dia ilmu? Pengetahuan. Al-alam. Sebab kita terjemah sekeliling kan. Tu masalah dia tak nampak. Alam tu maksudnya adalah tanda. Alamat. Alam tu maksudnya tanda. Jadi sebenarnya masa tuan-tuan belajar ilmu alam, dia punya nama dah cantik dah. Tapi rupanya tersalah faham maksud ilmu alam. Dia kata apa? Ilmu tentang alam sekitar. Ilmu tentang apa lagi? Alam ni terjemah ibu? Yang kita faham secara semula jadi. Sedangkan alam tu kan bahasa Arab. Kenapa Allah sebut langit dan bumi ni sebagai alam? Tengok tanda muka surat ni. Tuan-tuan tanda muka surat ni. Tanda muka surat ni, tengok surah 26. Tanda muka surat tadi Tengok surah 26 ayat 23 dan 24. Muka surat 368. Muka surat 368. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin.
Jadi ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun, untuk dakwah Fir'aun, Nabi Musa memperkenalkan dirinya dan Nabi Harun sebagai Rasul Rabbil Alamin. Nabi Musa kata dekat Fir'aun macam ayat 16. Tonton jeling sikit je ayat 16. Ayat 16 tepi tu. Fa'tiya Fir'aun, kata Allah kepada Nabi Musa. Pergi kamu jumpa, berdua pergi jumpa Fir'aun. Dan cakaplah kamu berdua kepada Fir'aun, perkenalkan siapa kamu. Musa ni kan anak angkat kepada Fir'aun. Jadi sekarang, anak angkat ni nak kena memperkenalkan dirinya sebagai sesuatu kedudukan yang hebat. Macam contoh je. Seorang anak balik cakap kat mak dia, "Mak, saya ni lawyer tau." Apa nada tu, biadab tak? Kira biadab lah. Ni sekarang nak bagi tahu yang kami berdua ni, anak angkat kepada Fir'aun ni, inna rasulu rabbil alamin. Bukan tugas yang mudah ni nak cakap kat bapa angkat dia ni. Sesungguhnya kami ni utusan daripada Rabb, pengatur kepada al-alamin. Alam. Yang tuan-tuan belajar ilmu alam tu. Alam ni Fir'aun tanya. Fir'aun tanya pada ayat 23, 22 tadi. Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Apa benda tu rabbul alamin? Kata Fir'aun. Tengok jawapan Nabi Musa macam mana? Nabi Musa explain al-alamin tu apa dia. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nampak tak penjelasan Nabi Musa ni? Fir'aun tanya apa dia? Ma rabbul alamin. Apa tu Rabb bagi al-alamin? Musa jawab, Rabb as-samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi apakah itu alam? Alam ialah langit dan bumi serta isinya. Itu adalah alam. Dan kenapa dinamakan alam? Sebab alam ini maksudnya alamat, tanda. Sebab tu alam ni bila kita lihat akan melahirkan rasa ketundukan kepada pencipta dia. Bila Allah datangkan ayat supaya berimanlah, nanti kamu akan dibangkitkan balik di akhirat, ini satu tanda yang tak mustahil Allah boleh cipta balik. Sebab tandanya jelas dah langit tu. Tanya pula kepada orang musyrik, siapa ciptakan langit dan bumi? Tuan-tuan tengok surah 31 pula. Surah 31 ayat yang ke-25. Muka surat 413. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini antara ayat yang ditanya kepada orang musyrik dan banyak lagi di tempat lain yang seumpama dengan ini. Allah kata, dan benar-benar jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan petala langit dan bumi? Mereka tak jawab Latah. Mereka tak jawab Uzza. Tahu Latah? Uzza, Manat, itu nama-nama apa? Berhala mereka. Hubal, mereka tak jawab. Tapi mereka menjawab apa dia? Pasti mereka jawab Allah. Jadi soalan berbalik-balik untuk diri dia. Jadi kalau langit dan bumi itu Allah ciptakan, kamu ni mudah tak? Tuan-tuan buka baliklah surah 40 tadi. So, yang saya suruh tanda tu. Surah 40 ayat berapa tadi? 57. Jadi Allah kata, benar-benar ciptaan langit dan bumi. Tu sayang tadi bila saya dah sebut tentang ilmu alam ni tuan-tuan.
Sepatutnya alam tu maksud dia apa tadi? Tanda kan? So, sepatutnya dalam buku tu, fokusnya kepada apa? Sepatutnya buku tu mengajar kita, menghasilkan apa? Apa objektif buku tu kalau namanya betul-betul ilmu alam? Melahirkan kita ketundukan kepada pencipta tu. Tapi kita hanya belajar tentang apa benda sahaja. Bagaimana proses boleh berlaku, di mana. Tapi who created, tak disebut. Siapa yang menciptakan, ada disebut dalam buku? Tak ada. Akhirnya lama kelamaan manusia hanya nampak satu bentuk kajian manusia. Tuan-tuan boleh kaji dalam YouTube pun banyak lagi. Saya pernah sebut dekat kuliah masjid, dekat Dewan. Cuma saya tak ingat apa nama cerita tu. Bukan cerita, dia punya satu dokumentari yang dia punya producer dia adalah seorang etis. Inside Giant Natures, kalau tak salah saya. Betul kan? Inside Giant Natures. Kalau tak salah tu nama dokumentari tu. Dia kaji tentang unta, dia kaji tentang dia makhluk yang besar-besar lah. Sangat miracle tuan. Itu baru unta. Jadi kalau langit dan bumi tu, tapi masalahnya akhirnya dia kata apa? Inilah kejadian alam semula jadi. Dia tak nampak. Dia tak nampak benda ni adalah ciptaan Allah. Dia tak nampak benda tersebut. Akhirnya apa jadi pada manusia yang tak nampak macam ni? Dia sombong atas muka bumi ni. Padahal kita belajar. Semua orang belajar kat Malaysia ni, semua orang belajar tentang alam. Tapi sayangnya dia terkeluarkan sedikit je maklumat tentang apa dia? Allah yang menciptakan, Allah yang itu, Allah yang ini. Jadi bila kita diulang-ulang Allah ciptakan, akhirnya manusia akan tunduk kepada Allah. Sebab tu bila kita kaji balik Quran, macam mana Quran mengajar kita mengenal Allah? Macam mana Quran mengajar kita mengenal Allah? Tuan-tuan, surah pertama turun surah apa? Al-Alaq. Al-Alaq tu macam mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai ilah atau sebagai Rabb? Cuba balik ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi Rabb. Rabb. Apa maksud Rabb? Yang mencipta, mengatur. Sebab apa kena cerita dulu tentang Rabb? Supaya manusia tu kenal hebatnya pencipta tersebut. Lalu datanglah ketundukan, datanglah penyembahan, datanglah penyerahan diri. Setelah dia kenal. Satu syarikat yang besar dengan satu syarikat kecil. Dulu kita pernah bagi analogi. Ini contoh saja tuan-tuan. Seorang pelajar tu, dia baru grad. Dia ada engineering dalam petroleum. Lepas tu dia hantar surat, dapat tawaran. Petronas hantar. Ini contoh contoh saja. Petronas hantar. Lepas tu, satu lagi pula, dapat surat sampai ke rumah. Yang, contoh tuan, saya minta sekali lagi contoh. Buraq Oil. Tahu Buraq Oil? Tahu kan? Pernah dengar Buraq Oil? Besar ke kecil company tu? Kecil je ke? Bukan besar. Saya pun... Adalah kan macam tu. Bukanlah macam Petronas ada KLCC ke apa kan. Mana yang dia teruja? Dapat tawaran mana yang dia teruja sepatutnya? Sudah tentulah sebab apa? Sebab siapa tak kenal apa tanda Petronas. Bila saya sebut kenapa orang hebat dengan Petronas? Worldwide dalam F1 ada Sauber Petronas. Lepas tu dia punya galian dia pula ada dekat mana? Dekat Rusia ada, dekat mana-mana tempat ada. Lepas tu sampai je Malaysia, orang kenal Malaysia dengan dua menara berkembar tu milik Petronas. Itu namanya apa? Itu namanya tanda. Jadi bila dia tanda tu hebat, teruja tak kita bila dapat surat Petronas panggil offer kerja? Teruja tak? Dia rasa, tak ada apa amat Petronas pun. Baik saya ambil tu dekat kampung tu ada Pak Mat jual kedai runcit tu, jual petrol macam tu pun boleh je kerja petrol juga. Kalau macam tu budak tu cerdik tak? Tak cerdik lah. Jadi dah alam ini Allah ciptakan, tiba-tiba tak nak tunduk. Dia tak mau tunduk, dia jadikan Allah sekutu. Pelik ya orang ni. Pelik sangat. Jadi Allah datangkan bukti-bukti sebab manusia berfikir. Kalau hari ni lebih lagi manusia berfikir sebab kajian dia lebih detail. Manusia kaji hari ni pakai mikroskop, pakai teleskop. Nak tengok benda kecil pakai mikroskop, nak tengok benda besar pakai teleskop. Zaman dulu tengok pakai mata je. Tapi tengok Abu Bakar beriman tak? Macam mana Abu Bakar boleh beriman? Kita belajar sampai pakai teleskop pun tak nampak apa-apa lagi. Gajah depan mata tak nampak. Kuman seberang nyamuk, kumpulan seberang laut. Dia nampak. Benda lain dia nampaknya. Dia nampak orang bawa kereta besar, orang ada benda besar. Wah hebatnya orang ni, dia teruja. Ikut orang ni punya gaya hidup. Tuhan yang memiliki alam ni suruh dia untuk beriman kepada dia dan nanti dia nak janjikan syurga. Tak nampak. Jadi Allah tanya soalan. So, siapa lebih hebat ciptaannya? Manusia ke ataupun langit dan bumi ni?
Kemudian pada masa yang sama juga, tuan-tuan buka surah 46 pula. Jadi kesimpulan untuk yang ni dekat surah 46. Sekali kita tengok yang hujan pula. InsyaAllah sempat hari ni kita habiskan dua-dua. Surah 46. Ayat 33. Muka surat 506. Surah Al-Ahqaf, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Jadi perbincangan tentang langit dan bumi ni membawa kesimpulan pada ayat ni pula. Allah kata, dan tidakkah mereka memperhatikan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, perhati. Bahkan hari ni macam-macam cabang ilmu kita belajar dah. Tadi bila kita kata tentang manusia je, ada pakar ni. Langit sana lagi hebat. Macam-macam ilmu kita boleh explore. Jadi Allah kata, dalam keadaan masa dia menciptakan langit dan bumi itu, walam ya'ya bi khalqihinna, tak rasa apa? Dan dia tidak merasa payah. Payah tu apa dia? Susah. Dan tidak merasa payah untuk menciptakannya. Jadi sebab apa? Biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kerana dia maha menciptakan, dia berkuasa ke atas untuk menghidupkan akan yang mati. Ini adalah pengajaran dia. Kalau langit dan bumi tu Allah boleh ciptakan, selagi kamu mati, Allah ciptakan balik, boleh tak? Jadi kalau boleh, apa nak buat persiapan? Jangan jadikan Allah tu sebagai sekutu. Beriman je kepada Allah. Budulah kepada Allah. Jangan bertangguh lagi. Kalau kamu percaya yang kamu akan dibangkitkan balik. Dia soal dia sekarang, nak suruh orang beriman tentang hari kebangkitan je. Settle tu insya-Allah. Samalah hari ni pun, kita nak suruh apa-apa yang perubahan berlaku, kena bawa manusia untuk betulkan mindset dia balik. Sebab tu tuan-tuan ingat tak, kita belajar tentang orang-orang bertakwa di permulaan surah Al-Baqarah dulu. Sebab Allah kata, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? First kalau Allah kata tentang cara fikir. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nak hebat ke tak satu bangsa tu, betulkan cara fikir dia dulu. Semua orang cakap macam tu. Kita kena buka minda, betulkan minda. Nak betulkan ke mana? Nak betulkan supaya mereka jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang mereka percaya penuh yakin dengan perkara ghaib. Apa maksud? Apa antara perkara terbesar berkaitan dengan perkara ghaib? Akhirat. Tapi kalau tak digembur semangat ini dan tak diceritakan dan diajar tentang akhirat, manusia tahu tak? Manusia tak akan tahu tentang akhirat. Manusia tak akan tahu sebab di hadapannya dunia yang nyata saja dia nampak. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Manusia ni dia hanya mengetahui, dia belajar, dia nampak yang zahir tentang kehidupan dunia. Sebab benda tu teruja. Menguja kan. Wahum anil akhirati hum ghafilun, kata Allah. Tu dalam surah Rum ayat 7. Sedangkan mereka terhadap akhirat, mereka orang-orang yang lalai.
Tuan-tuan, ini poin nombor 2. Dalil kedua menunjukkan manusia tu boleh tak dibangkitkan balik? Boleh. Sebab apa? Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu kompleks itu tanpa rasa susah. Yang terakhir tuan-tuan adalah hujan. Kita belajar hujan juga dekat sekolah. Tapi kita tertinggal. Hujan ini Allah ciptakan sebagai tanda supaya kita tahu dan beriman yang Allah boleh hidupkan yang mati. Tengok surah 7 ayat 57. Surah 7 ayat 57. Surah 7 ayat 57. Muka surat 157. Muka surat 157. Ini tentang tanda atau bukti yang ketiga pula. Allah menciptakan manusia pada hari kebangkitan menerusi tanda hujan. Begitulah Quran mendidik kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban thiqala سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Baik, di sini Allah ceritakan tentang sebahagian proses kejadian hujan. Dan dialah yang mengirimkan. Tengok, yang ini yang tak ada dalam buku yang manusia karang. Tak ada apa tuan-tuan? Tak ada perkataan dia tu. Dia yang mengirimkan angin. Kalau kita bincang tentang angin monsun timur laut, dia bermula daripada tengah Eropah tu apa cikgu? Tekanan kat situ menyebabkan angin kuat sampai ke, kita cerita macam tu kejadian, kita hanya cerita kejadian. Dia tertinggal perkataan apa? Allah yang mengirimkan, Allah yang meniupkan, Allah yang menghantar. Macam contoh ayat ni. Jadi ayat ni Allah beritahu jelas. Sebab tu Quran bukan buku sains, walaupun fakta sains banyak dalam Quran. Sebab tu Allah kata first kali supaya manusia tu tak salah baca buku, ataupun baca buku dah betul dah, tapi tak salah cara berfikir. Sebab tu Allah kata dalam Quran first kali zalikal kitabul la raiba fi hudan. Jadi tuan-tuan baca Quran, apa saja tuan-tuan jumpa, baik pengiraan, ada tak matematik dalam Quran? Ada. Baik tentang sains, tentang kejadian manusia, kejadian hujan, semuanya Allah cerita dalam Quran. Tapi tujuan ni sebagai apa? Hudan, pegang tu. Sebagai hudan, sepatutnya mendapat petunjuk. Jadi bayangkan manusia belajar benda yang sama juga di buku yang lain. Dari buku lain tu ada hudan tak? Buku lain tak ada hudan. Quran ada hudan. Bila manusia tak adakan silibus Quran dalam hidup dia, dalam diary kehidupan dia, dalam kehidupan seharian dia, dalam tempat kerja dia, tak ada Quran, dia tak dipandu. Walaupun dia ada macam-macam buku guide yang bawa dia nak buat macam mana pakai barang ni, tapi dia tak ada guide yang sebenar, iaitu Al-Quran. Quran tu hudan. Jadi Allah kata dialah yang mengirimkan angin sebagai khabar gembira, yang berupa apa dia? Ataupun sebelum datangnya rahmatnya. Di sini Allah sifatkan hujan sebagai rahmat. Rahmat ni belas kasihan Allah kepada kita. Hujan ni turunnya airnya rasa apa? Hujan rasa apa hujan? Sirap. Tawar.
Tapi kita pun tahu proses hujan, dia tersejat daripada air apa? Air laut. Lagi? Apa-apa air yang dekat jalan kita yang ada lopak-lopak pun boleh tersejat. Tapi turunnya air hujan yang bersih. Tuan-tuan tahu tak? Ingat tak ada ayat Quran yang Allah kata pada dia, kalaulah Allah jadikan hujan tu air apa? Air masin. Apa jadi kehidupan kita? Allah ubah sistem ni cukup dah. Tukar je hujan tu turun nanti masin. Habislah binasa kita. Manusia yang kedil ni dia lupa. Yang buat proses yang dia belajar, proses kondensasi, proses apa lagi? Penyejatan, penguapan tu jadi hujan. Dia lupa yang itu create tu siapa? Allah. Kalau Allah ubah sikit je, dia turun balik jadi air masin. Nak minum apa kita? Air masin nak minum apa? Dah lah nak minum apa? Apa jadi bertanaman kita kalau garam lebih? Rosak. Apa jadi kepada kita punya besi-besi apa semua ni? Habis. Cukuplah Allah nak binasakan kita dengan jadikan hujan tu masin je. Tapi selama manusia mensyirikkan Allah dalam hidup ni, selama manusia kufur pada Allah, selama manusia tu dia mengaku beriman tapi dia abaikan Quran, berlaku tak hujan tu masin? Sebab tu Allah kata itu rahmat. Belas kasihan je. Sebab kalau tak ada rahmat Allah, habis kita. Sebab tu Allah kata rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah kan. Kira-kira kita buat dosa ni tak berlaku apa-apa tuan-tuan. Sebab apa? Rahmat je. Cukuplah rahmat Allah. Allah ubah dengan hujan ni jadi masin. Habis kita. Jadi Allah suruh kita kaji hujan pula. Tengok hujan yang aku cipta ni bukan benda kecil. Hatta idza aqallat sahaban siqalan. Jadi bila Allah tiupkan angin itu nak bawa hujan, jadi Allah gerakkan awan. Sampai awan tu jadi apa? Thiqalan, berat. Lepas tu apa jadi? Suknahu libaladin mayyit. Kami pun tolak hujan angin tersebut, bawakan awan tu pergi mana? Ke tanah yang tandus. Kita mungkin tak nampak tuan-tuan benda ni sebab kita duduk kat Malaysia ni hijau je. Tapi kalau tuan-tuan duduk dekat Arab nak zaman dulu lagi ataupun tuan-tuan pergi Mekah sekarang. Tuan-tuan dah pergi Mekah, semua dah pergi Mekah bahkan mungkin bukan sekali. Banyak ke pokok dekat Mekah tu? Tak jumpa pun pokok lah. Tapi kalau berlaku hujan ke situ nanti kan ada kawasan Mekah atau Madinah akan hijau balik. So mereka melihat apa dia tentang apa dia? Satu kawasan yang mati, tiba-tiba bila turun hujan, hidup balik. Di sini Allah kata, bila tanah tu mati, Allah turunkan hujan, fa'anzalna bihil ma', Allah turunkan hujan, fa'akhrajna bihi min kulli samarat. Keluar pelbagai buah-buahan. Di hujung tu Allah kata apa dia? Yang ni pengajaran yang tak ada. Kadzalika nukhrijul mauta. Demikian jugalah kami keluarkan orang-orang yang mati nanti. Nanti lepas kamu mati dalam tanah tu nanti, Allah akan turunkan air dari langit. Kemudian manusia akan tumbuh semula daripada tulang sulbi dia tu. Lepas tu baru jadi balik manusia. Macam tunas pokok. Dan dia akan keluar macam tunas pokok daripada kubur-kubur dia. Sama macam tumbuhan. Kamu boleh percaya aku boleh ciptakan tanah yang mati jadi tanaman balik? Kenapa aku nak kata nanti kamu dah mati aku cipta balik, kamu tak percaya? Semua ini terang lagi bersuluh dah tentang bukti Allah boleh ciptakan manusia balik. Oh, kami beriman. Ya, bukti beriman tu adalah jangan jadikan Allah sekutu. Unggulkan Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran itu bukti beriman. Bukan hanya beriman di bibir. Kan orang munafik Allah kata apa dia? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagai manusia ada mengaku kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada hari kemudian. Kata Allah wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tak pun beriman. Hanya mengaku saja. Jadi di sini Allah kata apa dia? Demikianlah. Hujan sebagai bukti juga Allah boleh menciptakan yang mati ataupun menghidupkan balik yang mati. Jadi kesimpulan pada pelajaran ayat 21 dan 20. Oh, saya tulis 23 Di hujung ayat tu tuan-tuan. Jadi kalau kita sedar benda ni, kita beriman yang Allah akan cipta kita balik pada hari kiamat. Dan apa ada pada hari kiamat? Pembalasan. Apa ada hari kiamat? Pembalasan. Maka jangan jadikan Allah sebagai sekutu. Jangan jadikan Allah sekutu dan kadang kita tahu dah benda yang fakta yang benar ini. Jadi apa bukti kita beriman kepada Allah? Balik kepada ayat pertama surah Al-Baqarah turun. Ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fi
hudan lil muttaqin. Jadi jagalah. Orang bertakwa tu ialah orang yang jaga dirinya daripada api neraka nanti dekat akhirat. So, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. InsyaAllah. Jadi sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Ya. Allah cipta bumi dulu. Boleh tengok surah 41. Ya, sebab langit tu besar. Tengok surah 41 je. 41 Allah kata bumi dulu Allah ciptakan, lepas tu baru langit. Surah 41. 41 ayat 9, 10, 11, 12. Haji Afifi tanya, sebab dia perhatikan dalam Quran banyak cerita langit dulu, lepas tu baru bumi. Boleh tak kita buat conclusion, Allah ciptakan langit dulu baru bumi? Tapi kalau kita tengok macam mana Allah susun ayatnya dalam surah 41 ayat 10, 11 dan 12, Allah kata Allah ciptakan bumi dulu. Lepas tu bumi pula Allah cipta 4 hari. Langit 2 hari je. Mana besar lagi? Langit ke bumi? Langit. Tapi Allah kata Allah cipta 2 hari. 2 masa. Bumi 4 hari. Benda ni kita tak tanya kenapa Allah buat begitu. Macam manusia, lagi lama. 9 tahun. 9 tahun pula. 9 bulan. 9 tahun. 9 bulan. Orang dulu-dulu lagi ajaib. Tu anak tu 2 tahun dia mengandung. Kan kalau cerita lama-lama pelik-pelik sikit kan. Ada yang mengandung dalam perut mak dia 4 tahun. Itu sebab apa? Boleh jadi sebab zaman tersebut ialah fakta dan angka tu kan tak dapat nak rekod dengan tepat. Lepas tu mungkin ada ibu yang mungkin dia meroyan ke, dia kata dah lama dia mengandung ke. Mungkin sebab-sebab tersebut. Tapi secara manusia ni Allah cipta manusia 9 bulan 10 hari. Langit dan bumi berapa hari haji? 6 hari. Ulama khilaf lah 6 hari tu 6 hari yang macam masa kita kira ke. Tak kisah pun sebab Allah cipta. Kita tak perlu petikai pun. Tapi langit ke dulu ke bumi dulu haji? Cuba, dah tengok dah ayatnya? Dah. Bumi ke langit dulu? Bumi dulu. Bumi dulu. Lepas tu baru Allah cipta langit yang 7 lapis tu. Boleh? InsyaAllah. Okay, jadi terima kasih semua atas perhatian. Jadi kita jumpa lagi. Kita ada lagi 23, 24, 25 Kita ada 3 ayat je lagi. Surah Al-Baqarah ni insyaAllah. Lepas tu kita nak buka surah yang lain. Kita surah Al-Baqarah ni panjang. Saya nak ambil yang penting je untuk peringkat awal ni saja. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Jazakumullah khairan atas kehadiran. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.